Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Cikgu harap awak sihat hari ini. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita. Okey, kali ini cikgu akan menggunakan buku modul aktiviti mesra digital muka surat 111. Okey, tajuknya Jana Kewangan. Baik, jadi cikgu harap awak semua sudah bersedia dengan buku mesra digital masing-masing. Okay, kita baca arahan terlebih dahulu. Bersoal jawab berdasarkan maklumat untuk menjanakan idea. Jana kewangan. Okey, jana ni maksudnya nak menghasilkan lah. Okey, kalau awak tak pasti kita boleh buka kamus, kita cari jana tu apa. Okey, jana. J-A-N-A. Okey, jana. Okey, hidup, nyawa, bijana, apa lagi? Okey, kita boleh tengok satu lagi. Menjanakan, menghasilkan. Jadi maksudnya di sini menghasilkan, mengeluarkan. Maknanya kiranya nak menghasilkan duit lah. Nak memperbanyakkan lagi duit. Jana kewangan tu maksudnya. Okay, Filzah dan anggota keluarganya berbincang tentang cara-cara untuk menyimpan wang. Amanah saham. Okey, jadi dia ada 3 kat sini. Amanah saham, simpanan tetap dan insurans pendidikan. Kita tengok satu persatu. Amanah saham. Wang disimpan dalam unit belian saham. Keuntungan dalam bentuk dividen tahunan boleh dikeluarkan pada bila-bila masa, tiada jumlah tertentu. Okey, yang kedua, simpanan tetap. Wang disimpan dalam bentuk tunai di bank. Faedah mengikut jumlah simpanan. Boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Tiada jumlah tertentu. Faedah ikut jumlah simpanan. Okey, yang ketiga, insurans pendidikan. Wang disimpan dalam bentuk insurans. Faedah penuh jika berlaku sesuatu kemalangan. Tidak boleh dikeluarkan selagi tidak mencapai tempoh matang. Mengikut jumlah yang telah ditetapkan. Okey, jadi ada 3 cara, saham, simpanan tetap ataupun insurans pendidikan. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita akan cuba untuk lengkapkan perbualan antara Filzah, Encik Zahari dan juga Puan Afnizah. Maknanya ibu bapa dan bersama anaknya lah. Okey, baik, kita tengok dulu apa yang ada dalam perbualan ini. Ayah, bagaimanakah saya dapat menjana keuangan? Filzah, terdapat pelbagai institusi kewangan untuk kita menyimpan wang. Okay, institusi ni macam bank lah. Ataupun Permodalan Nasional Berhad. Kita simpan duit untuk ASB kan. Okay. Kalau insurans dalam SSPN ada insurans semua tu kan. Okay, baik. Contohnya ayah menyimpan wang dalam amanah saham. Jika ayah ada wang lebih, ayah akan membeli unit amanah saham. Apabila telah cukup setahun, ayah akan mendapat dividen daripada unit amanah saham tersebut. Okey, kalau tak tahu maksud dividen, kita cari kat sini. Okey, dividen. Dividen. Okey, bahagian keuntungan yang dibayar kepada pemegang saham. Jadi keuntunganlah yang dibayar. Okey. Kita sambung mana tadi? Okey ni. Jumlah pembelian juga tiada had dan ayah boleh mengeluarkannya apabila ayah perlu menggunakan wang. Jika saya ingin menyimpan wang untuk kegunaan pada masa hadapan, bentuk simpanan manakah yang terbaik? Okey, dia tanya dengan ayah dia. Jadi apa agaknya ayahnya akan jawab? Kita tengok dulu bahagian bawah. Ibu membeli unit saham seperti ayah juga. Tidak, Filzah. Ibu menyimpan wang melalui simpanan tetap. Ibu perlu ke bank untuk apa? Namun begitu cara ini tidak memberi pulangan yang tinggi kerana okey, yang ini nanti kita lengkapkan sekejap lagi. Okey, jadi dekat atas dia dah cerita tentang amanah saham. Sekejap hilang pula ni. Okey. Okey, yang ni. Hilang pula tadi ya. Okey.
Dekat bahagian atas tadi, ayah dia simpan dalam mana saham. Ibu dia simpan dalam simpanan tetap. Tadi kita ada 3 tadi kan yang kita belajar. Amanah saham, simpanan tetap dengan insurans pendidikan. Jadi ni ayah dia, ni ibu, bukan. Ini ibu dia. Jadi cikgu rasa kita jelaskan tentang insurans lah untuk isi maklumat di sini. Okey. Jadi mungkin ayah dia boleh cadangkan untuk membuat simpanan melalui insurans pendidikan. Okey, kita padam ni. Okey, apa ayah dia cakap? Jika kamu ingin menggunakan wang pada masa hadapan, jadi kita nak cerita tentang insurans pendidikan di sini. Jadi kita tengok maklumat yang ada di sini. Okey, wang disimpan dalam bentuk insurans, wang faedah penuh. Jika berlaku sesuatu kemalangan, tidak boleh dikeluarkan selagi tidak mencapai tempoh matang mengikut jumlah yang telah ditetapkan. Okey. Jadi kita tengok kat sini. Jika kamu ingin menggunakan wang pada masa hadapan, mungkin dia boleh bahasakan diri dia sebagai ayah kan. Ayah cadangkan. Ayah cadangkan kamu menyimpan dalam, kita ambil balik dalam maklumat dekat depan tadi, dekat yang diberi tadi, dalam bentuk insurans kan. Dia ada tulis kat situ. Okey, dalam bentuk insurans. Okey, jadi kita ambil maklumat tu lagi. Faedah penuh jika berlaku sesuatu kemalangan. Jadi kamu akan mendapat faedah penuh jika berlaku sesuatu kemalangan. Kita ambil daripada maklumat yang diberi tu. Okey. Lepas tu tidak boleh dikeluarkan selagi tidak mencapai tempoh matang. Okey, kamu tidak boleh mengeluarkan wang selagi tidak mencapai tempoh matang. Jadi sesuailah dengan kehendak Filzah kan. Dia nak simpan untuk masa hadapan. Jadi melalui insurans pendidikan dia tak boleh keluarkan sewenang-wenangnya. Jadi sesuai untuk simpanan masa hadapan, untuk digunakan pada masa hadapan, untuk pendidikan dia terutamanya. Okey, lepas tu apa lagi dia tulis itu? Mengikut jumlah yang telah ditetapkan. Apa maksud dia dekat situ? Jadi simpanan wang lah. Simpan. Kita boleh simpan melalui insurans pendidikan
kamu boleh menyimpan wang mengikut jumlah yang telah ditetapkan. Okey? Baik. Jadi kita tengok pula yang ini. Ibu membeli unit amanah saham seperti ayah juga? Tidak, Filzah. Ibu menyimpan wang melalui simpanan tetap. Ibu perlu ke bank untuk buat apa? Untuk menyimpan wang lah. Kan? Untuk menyimpan wang. Untuk ataupun kita boleh ambil yang dia bagi yang pertama tu, untuk menyimpan untuk ataupun terus ambil yang tu je lah, yang dia bagi tu kan, dalam ni mana tadi, yang ni, untuk disimpan dalam bentuk tunai. Okey, untuk disimpan dalam bentuk, padam sikit yang ni. Yang ni cikgu ambil dekat sini. Dekat ni cikgu gariskan ni. Simpan dalam bentuk tunai. Yang tadi ni kita ambil, yang ni satu-satu kita ambil. Untuk yang tadi tu. Cuma ada pengolahan ayat sikit lah. Okey, sebab ruang ni besar. Okey, dalam bentuk okey, azan kita berhenti sekejap. Okey, baik, kita sambung semula. Namun begitu, cara ini tidaklah memberikan pulangan yang tinggi kerana, kenapa tak memberi pulangan yang tinggi? Kerana, kita ambil yang kedua tu lah. Ni. Kerana faedah mengikut jumlah simpanan. Okey? Kerana faedah, kalau simpanan sedikit, faedah pun sedikit lah. Faedah yang diterima kerana faedah hanya mengikut jumlah simpanan. Lagi banyak kita menyimpan wang, lagi banyaklah faedahnya. Okey? Baik, jadi selesai dah. Jadi harap ini dapat membantu awak.